Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua murid-murid. Baik, hari ini cikgu akan menerangkan kepada kamu tentang latar belakang pencetusan idea teori kuantum. Bagaimana teori kuantum ini wujud. Okey, dulu saintis-saintis mencerap bintang iaitu jasad hitam dan mendapati bahawa graf yang sepatutnya mereka dapati uh, tidak dapat kerana beliau menggunakan ramalan teori klasik. Jadi, teori kuantum akan menjelaskan kepada kamu mengapa mereka tidak dapat graf seperti yang mereka sepatutnya dapat, dan mereka membahaskan tentang sifat-sifat cahaya itu sendiri. Adakah cahaya itu zarah ataupun cahaya itu adalah gelombang. Jadi Isaac Newton menyatakan bahawa sifat cahaya menyerupai sifat zarah, iaitu cahaya boleh dipantulkan dan boleh dibias. Dipantulkan sebagai contoh dekat cermin kita tengok, kita pantulkan cahaya, kita pancarkan cahaya and then dia akan pantul. And then pembiasan, apabila cahaya melalui medium yang berlainan, dia akan terbias. Baik. Seterusnya, Thomas Young pula menyatakan bahawa cahaya adalah gelombang. Dia menyatakan cahaya adalah gelombang daripada sifatnya, daripada eksperimen double slitnya yang terkenal pada waktu itu. Apabila dia pancarkan cahaya pada satu ruang, dan cahaya itu akan terpancar ke tepi. Okey. Menyatakan bahawa cahaya adalah gelombang dan menyerupai sifatnya. Seterusnya John Dalton dengan teori atom Dalton menyatakan bahawa setiap unit dekat universe mempunyai asas, iaitu atom. Beliau menyatakan bahawa atom adalah asas kepada kehidupan. Seterusnya J.J. Thomson memperkembangkan teori John Dalton tersebut dan menyatakan bahawa zarah bercas negatif daripada eksperimennya, di mana beliau memancarkan sinar di tiub sinar katod dan mendapati bahawa sinar tersebut terpesong ke plat positif. Jadi beliau menyatakan bahawa zarah adalah bercas negatif, negatif akan tertarik kepada positif. Seterusnya Max Planck menyatakan cahaya bukan gelombang. Seterusnya Albert Einstein menyatakan cahaya adalah foton. Baik, kita lihat apa itu foton, sifat dia. Foton berkelakuan seperti zarah dan gelombang secara serentak. Jadi dia mempunyai sifat zarah dan sifat gelombang secara serentak, bergerak pada hal laju tetap iaitu 2.99 darab 10 kuasa 8, iaitu itu adalah kelajuan cahaya, mempunyai jisim, sifar dan tenaga rehat, membawa tenaga dan momentum yang juga berkaitan dengan frekuensi dan panjang gelombang, boleh musnah, tercipta apabila diserap atau dipancarkan. Baik, itu yang dinyatakan oleh Albert Einstein. Dia menyatakan bahawa cahaya adalah foton. Baik, seterusnya daripada Niels Bohr memperkembangkan lagi teori John Dalton dan menyatakan bahawa atom mempunyai nukleus di mana terdiri daripada proton dan neutron, dan elektron di sekelilingnya yang berpusing di atas orbitnya tersendiri. Itu John Dalton menerangkan yang kita guna pakai sehingga hari ini daripada teori John Dalton tersebut. Dan terakhir, ini akan menerangkan seluruh bahawa mengapa kita tidak menggunakan teori klasik dalam fizik kuantum ini. Louis de Broglie menjelaskan bahawa cahaya dapat berada
dalam suasana tertentu yang terdiri daripada partikel-partikel, kemungkinan berbentuk partikel pada suatu waktu yang memperlihatkan sifat-sifat seperti gelombang. Jadi, dia menyatakan bahawa cahaya adalah partikel di mana pada keadaan yang sedemikian, dia menunjukkan sifat yang seperti gelombang, walaupun sebenarnya ia partikel. Jadi, kita dapat konklusikan bahawa apabila kita belajar mengenai kuantum, kita menyatakan bahawa cahaya itu adalah zarah atau partikel. Okey, baik, kita pergi ke slide seterusnya, menyatakan bahawa kita bincang mengenai jasad hitam. Apa itu jasad hitam? Baik. Okey. Jasad hitam ialah jenis jasad unggul yang menyerap semua jenis sinaran elektromagnet termasuk cahaya dan haba. Jasad hitam yang berada dalam keseimbangan suhu akan memancarkan sinaran elektromagnet yang dikenali sebagai sinaran jasad hitam. Baik, jasad hitam ini adalah objek yang menyerap tenaga, cahaya dan haba. Sebagai contoh, kita boleh lihat saintis-saintis selalu mencerap matahari atau bintang, atau kita sendiri manusia, kita menyerap haba tetapi kita tidak unggul seperti bintang atau matahari. Okay. Jasad hitam pada suhu bilik kelihatan berwarna hitam kerana semua tenaga yang dipancar dalam spektrum inframerah yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi, inframerah yang dipancarkan oleh jasad hitam ini tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar kita. Bila jasad hitam dipanaskan, ia akan kelihatan berwarna hitam. Sebagai contoh, kita panaskan besi atau kita sendiri terbakar kan. Jadi, kita akan mengeluarkan warna merah. Jika suhu jasad hitam semakin meningkat, ia akan kelihatan berwarna kuning, putih, seterusnya kebiru-biruan. Jadi kalau kita tengok api tu warna biru, jadi kita tahu yang api tu lagi panas daripada api warna merah. Okey. Jasad hitam unggul mempunyai graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang dengan puncak graf pada panjang gelombang tertentu. Semakin rendah suhu jasad hitam, keamatan sinaran semakin rendah dan lokasi puncak graf beralih ke arah gelombang yang lebih panjang. Baik, kita tengok graf tersebut. Kalau kita menggunakan ramalan teori klasik bahawa cahaya itu adalah gelombang, graf tersebut akan memuncak ke atas tanpa terpesong ke bawah kembali. Dia akan puncak naik ke atas dan sinaran alfa, beta, gamma akan meningkat, tetapi tidak kepada teori kuantum, di mana sinaran tersebut dipancarkan sedikit saja. Namun bentuk graf jasad hitam ini tidak dapat dijelaskan menggunakan teori klasik. Okey, salah satu anggapan utama dalam teori klasik ialah kelakuan cahaya sebagai gelombang dengan tenaga selanjar. Jadi, kelakuan cahaya sebagai gelombang tidak dapat menerangkan graf jasad hitam ini. Sebagai contoh, teori klasik meramalkan bahawa apabila panjang gelombang semakin pendek, keamatan sinaran suatu jasad hitam sepatutnya meningkat mengikut ketuk licin seperti dalam raja di atas tanpa had pada suatu suhu. Namun, hal ini tidak dapat dilihat, malah teori klasik tidak dapat menjelaskan penurunan tajam keamatan sinaran pada panjang gelombang yang pendek, dikenali sebagai bencana ultra. Itu saja. Terima kasih.